Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifu 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhaf wa nahdar fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah. Muslimin muslimat rahimakumullah, apa tu keadaan untuk sekarang ini, untuk COVID-19, kita rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, angkanya 3,000, kemarin paling tinggi 4,000. Jadi maka selayaknya kita meneruskan pematuhan kepada SOP sebagai langkah pencegahan. Jadi selain itu kita memohon dan sentiasa bermunajat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat wabak ini. Dia bila wabak, penyakit yang merebak ni adalah salah satu daripada yang disebutkan sebagai bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka bala turun ni ia kena kepada semua, tidak terkecuali, baik yang ada dalam kawasan itu orang yang soleh, orang yang beriman, maka kena sama. Cumanya beza nanti di hari akhirat lah, ya. Maka dia beroleh kehidupan dia dalam hidup di dunia lah, maka dia kembali kepada Allah mendapat rahmat Allah. Cuma ia tidak terlepas daripada ataupun tidak terkecuali melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi pengurusi Cikgu Asri cadang kepada kita, insya-Allah selepas daripada Isyak kita buat solat hajat lah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkatlah wabak daripada kita lah, khususnya tempat kita, negeri kita, negara kita dan umum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biladil muslimin, negara-negara kaum muslimin. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambung pada muka surat 220 kitab Aqidatun Najin Rumi, muka surat 220, iaitu pada tajuk kelebihan orang yang berilmu. Baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Surat 220, kelebihan orang yang berilmu. Baik, kita masuk pula nak cerita lebihnya orang yang berilmu. Ketahui olehmu hai talib, ketahuilah olehmu orang yang menuntut ilmu, bahawasanya orang yang mengamalkan ilmunya lagi kerana Allah semata-mata, seperti qasatnya kerana hendak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu, supaya sah i'tiqad dan ibadat, maka ialah yang terlebih martabatnya pada Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abid kafadli ala ummati. Maksudnya bermula kelebihan orang yang alim, fadlul alim, kelebihan orang yang alim alal abid, atas orang yang beribadat. Abid ni orang yang ibadat. Kafadli ala ummati. Abid dia alim lagi abid tu tinggilah. Ni nak sebut alim. Beza kalau sekiranya orang ni alim, orang ni ahli ibadat. Ini ahli ilmu. Atau kita orang berilmu. Orang ni ahli ibadah. Yang disebut di sini orang yang abid yang tiada alim. Mana abid ni orang yang berahli ibadah hanya dalam nak meluluskan ibadah dia. Ya. Berbanding dengan alim ni iaitu dalam kalangan ulama lah. Seperti kelebihan aku atas umat besar, ya. Kerana dengan ilmu tu dapat mengeluarkan dari kejahilan tu, dapat merungkaikan pelbagai masalah, ya, dalam kehidupan tu dengan ilmu lah. Hari ni dengan ilmu lah. Cuma bila ramai pula alim ulama kan, maka dia sebenarnya tidak jadi masalah bila ramai ulama tu molek lah. Cuma ia jadi masalah bila tidak ada tasamuh berlapang dada dalam kalangan para alim, ya. Maksud kita sebut dia kalau kata para a'immah, imam-imam mazhab tu kan, mereka ni ada perbezaan pandangan, tetapi tidak merendahkan atau nak sebut menyalahkan pandangan yang lain. Maksudnya pandangan dia begini pandangan dia contoh, maka dia tidak mengatakan pandangan yang lain itu salah, tak. Cuma kalau hari ini boleh jadi kerana akhir zaman gitulah, ya, ada orang alim, orang yang berilmu, pandangan dia demikian, kemudian dia menyalahkan pandangan orang lain, ya. Kerana bila kata pandangan ni, bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istimbat awak keluar hukum ni, maka di sana benarlah ada boleh jadi yang lebih baik begitu. Tetapi bila dikeluarkan khususnya oleh orang yang ada autoriti dia, ya, yang diberi kuasa dia dalam nak mengeluarkan fatwa, ya, nak mengeluarkan hukum, maka kita kena aku, ya. Benar boleh jadi pandangan kita macam ni, pandangan kita berlain sikit, ya. Cuma jangan kita pertikai pandangan yang lain. Boleh jadi pandangan kita berlain kan. Cuma jadi masalah ni lah, ya. Tentang sembahyang berjarak pun tak selesai-selesai, masih ada lagi pertikaian. Wahai tu dikeluarkan oleh golongan autoriti lah, ahli majlis jawatan kuasa fatwa. Maka patutnya kita kena aku timur lah. Benarlah
Walaupun dikatakan kalau berjarak pun kalau kena Covid kena juga memanglah. Kan? Cuma itu sebagai langkah pencegahan. Kerana nak mengelak daripada perkara mudarat. Ya. Orang yang apa tu dia sebut gini, perkara mudarat itu lebih utama. Maksudnya mengelak mudarat lebih utama daripada yang nak mendatangkan maslahah. Utama nak elak mudarat dulu. Kerana mengelak mudarat itu adalah nak apa tu kita sebut mencegah daripada mudarat lah. Ya, perkara-perkara yang tidak diingini. Kerana perkara mudarat ni maka bila datang perkara mudarat maka mengharuskan yang dilarang. Ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Kita bicarakan tentang apa keharusan makan makanan yang haram. Ada masa dia yang kata mudarat tu darurah. Maka bila darurah hak haram pun boleh makan. Begitu. Tapi ada syarat lah, bukan pula mari mudah-mudah ambil mudah. Kan? Dalam keharusan rukhsah makan makanan yang haram ni dengan 3 syarat. Pertama, tak ada dah makanan halal yang lain. Ada tu ya. Kan? Satu je ada boleh makan. Satu. Kemudian yang kedua, makan untuk menyelamatkan nyawa. Kalau hak tu je ada tapi dia masih lagi kuat, boleh lagi usaha nak pergi cari, nak jalan cari lagi. Tak boleh lagi. Pasal dia masih lagi ada tenaga untuk meneruskan pencarian makanan. Kalau kata makan. Kemudian yang ketiga, tak boleh go. Memang ada tak larat dah. Kan? Tak larat pasal lama tak makan. Ada waktu ya. Kemudian yang ketiga ni makan bukan untuk kenyang. Makan untuk lapik ya. Nak bagi ada tenaga. Jangan pula makan, sedap rupanya. Kan? Ada tak benda-benda lagi makan haram ni. Contohlah lembu pendek. Tapi kita fikir balik kok mana yang nak boleh dapat. Dia pun dah tak larat dah. Kan? Tak tahulah kok macam mana yang kata boleh jadi cukup pada dia 3 tu. Adanya hak ni je. Maka makan sedap pun setakat kadar untuk beri tenaga je. Jangan duk makan lagi. Jangan kedarah pula. Kata sedap makan belasah habis pinggan. Tak boleh. Baik. Itu yang disebutkan rukhsah, kelonggaran, keringanan yang Allah beri bila datangnya mudarat. Maka apalagi mudarat itu boleh mengancam nyawa lah. Kalau hari ni tak silap di Malaysia kita ada 600 orang dah mati akibat COVID-19. Hari ni kita 7 orang tu. Mana sejak hari ribu ni tiap-tiap hari ada lah. Kemarin 9 lah. Mana tiap-tiap hari ada. Kita ni banyak lagi daripada hak mula-mula terbit COVID tu. Mana Wuhan, China rasa 80,000 duk main apa angka tu ya. Kita 100,000 lebih. Baik. Kita hak masa boleh dibenarkan rentah negeri tu pakak apa tu kita kata. Yalah merata hala pergi mana. Saya pun termasuk samalah. Pasal dah cuti. Kemudian dah boleh berjalan lah. Cuma itulah dari sudut benarlah kan kadang kita kata jaga SOP betul lah. Di masjid ni antara tempat yang kalau disebut oleh menteri MKN tu kan, antara tempat yang paling patuh. Alhamdulillah. Benarlah kalau macam di pasar raya kan, kita nak ngelak orang mari dekat kita. Kita duk pilih buah tomato di pasar. Kita ada orang kita jaga. Kalau kita pilih kamera ni mari dekat kan, kita nak lari. Kita tu baru pilih. Dia jadi payah sikit. Kan? Benarlah masing-masing sepatutnya masing-masing jaga. Semua kalau ikut dari sudut pematuhan tu, maksudnya kawan ni jaga antara jarak tu, kemudian tak bersentuh dan sebagainya, maka dari sudut adat lah. Kita baca dulu kan hukum. Dia ada hukum syarak lagu mana pun kena patuh. Kemudian hukum akal. Akal ni akli. Kemudian yang ketiga adat. Dari sudut hukum akal dan hukum adatnya, makna tak benar lah, melainkan dengan kehendak Allah.
Kan? Maka dengan kehendak Allah ni melalui jalan tadi jugalah. Jalan bersentuh. Nah, jalan boleh jadi apa? Kita nak naik eskalator tu. Kan? Orang hak kena Covid pegang situ. Kemudian kita naik mau pegang juga. Mana kita nak nampak? Kan? Tu. Melainkan kita jaga betul. Nak berjalan keluar rumah pakai sarung tangan. Tu apa? Mana atas masing-masing lah. Ya. Cuma begitulah hari ni 3,000 berapa tu? 3,300 banyak tu. Baik. Jadi itulah ya. Maka tak boleh tidak, yang pertama sebenarnya kita bergantung harap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian pematuhan tu kepada SOP tu. Kerana pematuhan itu sebagai langkah pencegahan. Kita kena amal langkah pencegahan. Tak boleh kata, aku jaga tak jaga apa, kalau nak kena tak boleh. Pasal atas yang virus ni kita tak nampak. Kalau gitu hak nampak, hak mudarat nampak depan mata rimau, seko-seko. Duk keluar taring lagi. Tak apa lah, yang tekan. Hidup mati. Ada itu. Lari dah pasal nampak. Depan mata ni kira tunggu nak tekam, mesti lari punya. Pasal kita nampak. Tu. Ni kita tak nampak, patutnya lebih berhati-hati, mari takut. Tapi masyarakat kita kerana boleh jadi lama dah kot, dari bulan 3 tahun lepas sampai ni bulan 1. Jadi rasa macam dengan 3,000 pun. Kalau dulu ratus ya, tapi kita rasa macam risau. Nak pergi pasar raya ni, pergi Tesco pun risau ni. Takut sikit lagi. Tapi lah ni tak ada lagi dah. Pasal boleh jadi pasal lama dah kot. Berapa bulan dah? Kat setahun. Pada bulan 3 ni setahun. Baik. Cuma dulu pasal PKP pakai dalam daerah mesti ikut tu lah. PKP semua seluruh Malaysia. Ni bersasar kan. Pada tempat-tempat yang teruk PKP. Tempat yang kurang sikit PKPB macam kita. Baik. Jauh pergi. Tadi. Jadi atas ilmu tadi, orang yang berilmu itu lebih lagi banding orang yang hanya ahli ibadah semata-mata. Kalau dia ahli ilmu bersama dengan ahli ibadah, maka masya-Allah tabarakallah lah. Hebatlah. Kan? Pasal hipun dua-dua. Hak ni dia ilmu, bukan kata tak ada ilmu, dia kena ada ilmu, nak belajar. Dia nak melaksanakan ibadah pun kena belajar. Nak belajar, nak sembahyang, belajar nak sembahyang. Mana adalah ilmu meluluskan diri dia untuk beribadah. Mana ilmu dia dulu untuk dia ibadat, maka dia beribadat. Tengah malam bangun ibadat. Berbanding dengan ahli ilmu. Makna bila ahli ilmu ni golongan ulama lah, bila ada masalah mari tanya dia. Tu ahli ilmu. Maka ahli ilmu tu lebih lagi lah banding hanya semata ahli ibadah. Baik. Dan murad dengan alim pada sabda Nabi SAW itu ialah alim yang mengamalkan ilmunya dengan semata-mata kerana Allah. Dengan dalil sabdanya pula, al-ulama'u warathatul anbiya. Artinya ulama itu mewaris mereka itu akan anbiya. Kerana daripada ulama ni lah kita nak dapat ilmu. Daripada ulama ni lah kita nak dapat ilmu untuk meluluhkan diri kita beribadat. Kalau ulama tak ada, tak luluh ibadat. Kita main ikut sukodan lah. Ikut orang tu begitu maya kita pun ikut. Tak boleh. Kan? Orang tu takbir, kita pun takbir. Orang tu rukuk gitu, ikut lah. Kan? Maka tak luluh. Kena belajar daripada ulama ni lah. Kemudian ialah daripada ulama, kemudian Allah Sayyidina Muhammad kita sebutkan tadi, maka berlaku perkara-perkara khilaf, perbezaan kan. Maka kena railah. Kalau tempat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mazhab Syafi'i, maka railah. Jangan pula mari pandangan mazhab yang lain. Bukan kita nafikan pandangan mazhab yang lain itu, makna kita tak kata pandangan mazhab lain yang salah dah. Betul. Cuma dah menjadi kebiasaan di tempat kita mengamalkan mazhab Syafi'i, maka kita amalkan dia. Kerana bila kita main belaka, celaru. Celaru pasal itulah kepentingan bermazhab tu. Kan?
Malaysia kita Syafi'i, Indonesia kita Syafi'i. Kan? Apa tu, kalau di Indonesia yang kita hormat Allahumma salli ala Muhammad, orang Arab ya. Tapi telah kembali ke rahmatullah baru ya. Dalam apa usia muda lagi lah. Siapa? Allah yarham Syekh Ali Jabir. Walaupun dia lahir di Madinah, ke Madinah ni orang yang apa nak sebut ke mana mengaji Madinah ni mazhab lain lah kan. Kemudian mari ke Indonesia ni, dia tak awak mari praktikkan mazhab yang di Madinah ni, Hambali. Pasal ni orang ilmu. Pasal dia tahu di tempat yang dia apa nama berdakwah ni mazhab Syafi'i, maka dia mengikut mazhab Syafi'i. Ni orang yang Allahumma salli ala Muhammad alim ya. Kemudian yang disebut tadilah mengamalkan ilmunya. Kan? Bukan kata mengamalkan ilmunya belajar mazhab Hambali balik mari sini mazhab Hambali. Tak boleh pasal mazhab sini mazhab Syafi'i. Kena ikutlah. Tu. Karena apa yang diamalkan bagi mazhab Syafi'i pun betul. Kadang kita sebut tadi kan, ikhtilaf, ya, perbezaan pandangan tadi ni seharusnya diterima kan. Tu. Baik. Karena para imam mazhab ini pun mengeluarkan hukum berpandukan dalil juga. Bukan hanya bukan tanpa dalil, berdalil lah belaka. Baik. Yakni tiada dibilangkan alim, melainkan alim yang mengambil pusaka daripada anbiya. Mana ilmu yang dia dapat itu adalah mutawatir lah, datang sampai kepada dia tu. Daripada sampai kepada dia. Maksudnya belajar. Dengan belajar. Baik. Dan murad mengambil pusaka akan anbiya itu, iaitu mengambil ilmu itu kerana hendak diamal akan dia, dan hendak mengajar orang yang jahil akan dia. Kemudian murad dikehendak dengan pusaka, ambil pusaka daripada anbiya itu, belajar ni kerana nak amal. Belajar kerana Allah, nak amal dia, kemudian nak mengajar balik. Nak mengajar kepada orang yang jahil, orang yang tak tahu. Nak keluarkan kejahilan orang. Dan dengan demikian itulah dinamakan dia dengan membaik oleh mereka itu akan agama. Dengan mereka inilah dapat membaik agama. Kemudian dan mempusakakan ilmu itu daripada anbiya. Kemudian mempusakakan pula daripada orang alim ini, maka peneruslah, penerus kepada Allahumma salli ala Muhammad, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ulama ni kita tak boleh hina lah. Bila kita tahu akan kelebihan orang alim ni, ulama ni, maka patutnya kita berhati-hati lah kan. Berhati-hati, tak boleh hina, tak boleh pelekeh, tak boleh belakang. Maka yang pelekeh tu Allahumma salli ala Muhammad, dia berasa ilmu dia lebih lagi tu, tu bahaya pula mari. Ya. Bahaya mari, seperti mana berasa lebih iblis daripada Nabi Adam. Allah tanya iblis, kenapa engkau tidak mau ikut? Id amartuk, tidak mau sujud ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh tunduk kepada Nabi Adam. Maka jawab iblis, qala ana khair. Jawab iblis, aku ni lebih baik. Mana dia berasa lebih. Sebab itu apa pun dengan ilmu kau, dengan harta kau, dengan pangkat kuasa, tak boleh berasa lebih. Ya. Kerana berasa lebih itu adalah sifat yang merosakkan iblis. Asal iblis ni hamba Allah yang patuh taat. Di seketika mana Allah perintah untuk dia hormat, tunduk hormat kepada Nabi Adam, dia tak boleh ikut. Pasal qala ana khair.
Iblis kata aku lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, sedang kau ciptanya Nabi Adam daripada tanah. Dia berasa lebih dari sudut fizikal dia lah, mana penciptaan diri dia. Wahai yang cipta dia Allah. Bukan dia ada tiba-tiba ada tak. Yang cipta dia Allah. Jadi patutnya dia kena ikut, tapi kerana dia berasa dia lebih tadi tu, qala ana khair. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima pada dia. Makna kita nak bagi mafhum dia, pada dia ni Nabi Adam lah patutnya. Begitu. Nabi Adam lah patutnya hormat tunduk kepada dia. Sedangkan dia ni lebih dahulu Allah cipta. Adam ni baru terbit, baru dicipta kan. Tu. Maka bila berasa lebih tadi khair, lebih baik, maka inilah jadi mempertikaikan pandangan orang lain. Ya. Membida'ahkan ibadah orang lain. Itu berasa dia lebih lagi, kemudian berasa dia betul, orang lain tak betul. Itu tak boleh. Baik. Kemudian adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya atau dituntut ilmu itu bukan kerana Allah, seperti qasad akan bersedak-sedak dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang semasa dengan dia, dan supaya cenderung muka manusia kepadanya, dan supaya menghimpunkan kekayaan dunia, maka bukan ia mengambil pusaka daripada anbiya. Waliyadzubillah. Ni kalau dia alim, maksudnya dia belajar ilmu ni, makna alim lah kan. Ada orang alim yang warasatul anbiya ni hak awal, hak kita baru selesai tadi. Mari ni pula orang alim yang bukan warasatul anbiya. Ada istilah lain kadang disebut ulama usul. Alim, ulama tu alim. Ulama usul, ulama yang jahat. Ni kalau kata nak istilahkan ulama usul ni. Ada orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya. Dia belajar tapi dia tak amal ilmu. Waliyadzubillah. Atau dituntut ilmu itu bukan kerana Allah. Belajar ilmu tu bukan kerana Allah. Ada qasad yang lain. Seperti disebut qasad akan bersedak-sedak. Sedak-sedak. Belajar, ambil diploma, semua ada. Diploma, ijazah, master, PhD. Agar sedak-sedak dengan PhD tu, orang panggil doktor falsafah PhD. Kemudian bila ada yang kata kelulusan ni PhD lah contoh, maka melihat ia tak ada jadi masalah. Bukan kita kata salah ada PhD tu, alhamdulillah lah, baguslah belajar sampai ke ada PhD. Cuma yang jadi salah bila ada PhD memperlekehkan yang tak ada ni. Contohnya yang tak ada apalah, sampai CJ pun tak ada. Mana tu? Keluar pondok. Janganlah pula bila keluar pondok tak ada CJ ni kita kata depa ni tak ada, tak alim lah, tak faqih lah. Jangan pasal boleh jadi hak pondok ni lebih faqih daripada alim, daripada hak ada PhD. Kerana ilmu ni Allah, datang daripada Allah. Benarlah daripada usaha kita belajar. Orang ngaji pondok pun belajar juga. Bukan duk relax, tidur, bangun, tidur. Tak belajar. Cuma belajar dia tu tidak memfokuskan kepada kelulusan tu, CJ tu apa semua. Ni dia adalah dia punya proses dia. Nak dapat ni kena viva tu, PhD kena viva depan berapa orang, pensyarah 4-5 orang contoh. Tak apalah, PhD ya dipersilakan. Cuma bila ada PhD, bila ada kelulusan ni double PhD, triple PhD ke, janganlah memperlekehkan orang lain, orang yang tak ada PhD ke, orang yang tak ada kelulusan. Jangan dipertikaikan, Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad, pandangan-pandangan daripada yang lain. Kerana hak tu ni tadilah berasa lebih tadi. Wal iyadu billah. Tak salah nak ambil PhD, double PhD, triple PhD kan. Kerana PhD ni ikut dia punya bidang-bidang dia.
lagi apa nama, lagi khusus dia punya apa kita sebut research dia kan, kajian dia. Jadi boleh banyak. Terpulang lah yang nak ambil banyak 100 PhD ke, ambil B lah kan. Maka tidaklah dapat menafikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang lain yang walaupun tak ada kelulusan demikian, menafikan orang lain tu boleh jadi tidak alim dah, tidak faqih dah. Ya. Kerana Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak nak beri kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, maka Allah beri faqih dia dalam agama. Tu. Jadi dengan demikian tadi tu, maka salah tu tadi. Menuntut ilmu bukan kerana Allah, ada kosak yang lain, bermuka-muka. Kita tak kata siapa lah. Kita tak kata siapa, jangan pula tuan-tuan kata oh ni boleh jadi kawan ni ada PhD. Tak kata siapa-siapa. Cuma bila ada tu, ada mari megah-megah, ada mari berasa lebih. Tadilah qala ana khair, iblis kata. Dia tak boleh berasa lebih. Patut kita kena berasa rendah diri, berasa kurang lagi. Ahli ilmu ni bila dia belajar dia berasa makin kurang. Bukan makin kurang apa? Bukan belajar makin kurang ilmu dak, makin dia berasa sedikit je ilmu dia. Masya-Allah tabarakallah. Pasal ilmu Allah ni, masya-Allah tabarakallah, yang disebut dalam ayat 109 surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah kalaulah lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Rabbi, menulis kalimah Allah, ilmu Allah, la nafidal bahru, pasti habis hai lautan, habis hai laut. Qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum dari habisnya kalimat Rabbi. Walau ji'na bimithlihi ma, walaupun mari lagi air lautan banyak tu lagi, habis lagi air lautan. Maka orang yang alim, ulama ni, dia tidak, ulama yang warasatul anbiya ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak berasa diri lebih. Malah dia makin merendah diri. Baik. Jadi wal iyad billah lah ni ya, kosak akan bersedak-sedak dan bermegah-megah dengan hak apa yang dia ada. Dan terdahulu atas orang yang semasa dengan dia, maka dia lebih lagi lah. Dan supaya cenderung muka manusia kepadanya, cenderung manusia apa tu, ialah beri hormat. Mari kosak ni, bila kosak ni keinginan hati dia. Jadi kita tak boleh nak kata siapa-siapa. Cuma hak kita ni lah betul niat lah. Belajar tadi tu kerana Allah, untuk nak mengamal. Belajar ni untuk amal. Kemudian bila kita ada ilmu, kita nak kongsilah, sampaikan yang disebut tadi tu, mengajar orang lain pula gitu. Baik. Menghimpun dan supaya menghimpunkan kekayaan dunia, wal iyadzubillah. Maka hak ni adalah kerana menuntut ilmu tadi tu kerana dunia lah, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan. Baik, maka bukan ia mengambil pusaka daripada anbiya jika dikekalkan kosaknya itu, tetapi ia mengusahai meruntuhkan agama dan membinasakan dirinya. Bila demikian tadi, alim lah. Dia belajar, dia dengan belajar ni alim, tahulah, tahu tu tahu ni. Jadi tapi dia tak amal. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kosak dia, ada tujuan lain. Tujuan supaya orang puji, wal iyadzubillah. Tujuan ada kehendak dunia kan, duniawi. Baik, maka ia dapatlah hak duniawi. Ya, boleh jadi orang puji dia, ya boleh jadi. Boleh jadilah dengan ilmu yang dia ada dapat menghimpunkan kekayaan, ya boleh jadi. Dapat hal itulah. Qul a'udzubillah. Maka bukan ia kita tadi. Dan sebab besar martabat orang alim pada Allah Ta'ala dan pada dunianya itu,
maka jadilah kebanyakan daripada manusia yang jahil mendakwa dirinya alim. Maka kerana sebab besar martabat orang alim di sisi Allah ni, mana kata tinggi martabat orang alim, fadlul alim tadi ni, maka ramai pula banyak manusia mengaku diri dia alim. Dia mengaku diri dia alim, wahai dia jahil. Apa Masih Syah, kita pun tiga apa? Dia SOP baru, SOP PKBB baru beberapa hari hak masuk ni. Dia ada penambahbaikan sikit pada masa tu. Kalau dulu tidak boleh 30 minit. Baru hari ni tidak melebihi 60 minit. Oh, boleh panjang lagi. Tak adalah, kita tak mau panjang-panjang juga pun. Pasal kita nak isi maghrib isyak. Kok panjang nanti hak ke depan saya mari tak ada dah. Kita panjang. Memang begitu pun. Sebab itu dari sudut nak mengaji pun, mengajar pun kena jaga jugalah dari sudut masa tu kan. Ni dia memang kita syukur cakap-cakap. Tuan-tuan hak dengar ni. Tengok jam kan. Takkan tak habis lagi kan. Itulah. Keluar sikit lagi. Faedah ni kita sambung ke depan. Baik. Seperti kata Syekh Abdullah Syamsuri di dalam syarah Nazam Ar-Rahbiyah, wa kafa bil ilmi syarafa anna kulla ahadin yadda'ihi wa bil jahli qubha anna kulla ahadin yunkiruhu. Artinya, dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, wa kafa bil ilmi syarafa, dan cukuplah, mana memadalah dengan ilmu itu syarafa, kemuliaannya ilmu. Anna kulla ahadin, bahawa tiap-tiap seorang itu mendakwa dirinya berilmu. Wa bil jahli qubaha, dan memadalah jahil itu kecelakaan, bahawa tiap-tiap seorang itu enggan ia akan dirinya daripada jahil, yakni benci ia jikalau dibangsakan orang akan dia itu jahil. Jadi orang jahil pun dia tak mengaku dia jahil kan? Dia mengaku dia orang berilmu. Pasal dia tak mau kata jahil. Wahai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah, kita tak boleh nak kata lah orang tu jahil, orang ni jahil, tak boleh lah ya. Cuma kita berasa diri kita tu ya tak ada jadi masalah lah. Supaya diri kita lah, jangan kata orang ni jahil tak boleh lah. Diri kita jahil, aku ni jahil. Tujuan dia untuk kita nak menuntut ilmu je, belajar dan belajar. Benar lah kan. Kita disuruh untuk ilmu, tuntut ilmu daripada buaya hingga ke liang lahat. Tu kerana ilmu Allah ni luas. Jangan duk berasa cukup dengan ilmu yang ada, cukup dah aku hebat dah. Tak boleh. Aku dah sampai ke tingkatan yang tinggi dah, tak ada gitu. Baik. Jadi di sini nak sebut bahawa orang yang jahil pun dakwa diri dia alim. Kalau hari ni pun memanglah, kalau tengok di medium sosial tu, tu pening. Bila mari hak jarak ni macam-macam. Orang yang ada ilmu pun petikai, lagilah hak ni. Bila mari sebut zaman Nabi tak ada jarak ni. Zaman Nabi tak ada ni. Kita takkan ikut takkan tak ikut Nabi. Sudah mari. Orang ni orang duk fikir balik, betul lah Nabi tak buat, takkan kita buat. Punah kan. Itu kita haklah ni banyak buat, Nabi tak buat gimana? Kan? Minum air getungnya, apa semua flat-flat tu merapul semua. Boleh pula buat. Kan? Itulah. Tu pening. Baik. Jadi di sana gitulah ya. Kita ni ialah dalam kita berpandukan kepada, kerana perkara urusan agama itu bagi di bawah bidang kuasa negeri masing-masing kan, baik itu berbeza. SOP antara negeri itu berbeza kan. Ni 40 orang ya boleh hadir, ni sekian ikut keluasan masjid. Kerana bidang kuasa tu kan, sehingga kan
apa tu MKN pun sebut, menteri apa sebut bahawa kenapa SOP di masjid tu ketat sungguh. Maka dia jawab, bukan depa yang menentukan SOP tu. Yang menentukan SOP tu negeri masing-masing. Betul, kita tengok memang tak sama. Tak sama. Tapi hak jarak ni, penjarakan ni semua maknanya sepakat dah. Maksudnya Allahumma salli Muhammad, para mufti tu berfatwa ikut yang dikehendaki oleh apa? Inilah ahli dia lah. Kan? Kerana dengan berjarak ni tidak membatalkan sembahyang. Sudah. Tidak merosakkan sembahyang. Sudah. Kan? Melainkanlah kalau dengan jarak ni mayang tak sah. Kan? Mayang tak sah tu lainlah. Ni masih lagi sah. Kan? Dululah macam dululah. Masjid tutup, heboh apa haru biru di media sosial. Mana masjid tutup? Patut masjid buka nak pergi semua ibadat, patut kembali kepada Allah. Padahal di rumah tak boleh kembali kepada Allah ke? Tak boleh semayang ke? Kan? Boleh juga, cuma itulah tadi. Ya, bagi yang apa, yalah golongan mufti apa semua, depa ada perkara yang nak kena fikir banyak. Kita fikir selapis lah. Kita fikir selapis demikian. Mereka fikir banyak lagi perkara-perkara yang lain boleh jadi apa tu nak menolak fitnah, kan? Kerana hak mula-mula pun yang tabligh tu kan. Lama mana apa nama tabligh ni dipersalahkan? Mana fitnah tu? Fitnah kepada agama. Tabligh dipersalahkan. Kemudian daripada mana? Masjid. Jadi sebab itulah apa tu SOP tu masjid tu sangat ketat. Maka hak itulah betul tak ada dah yang kata kluster daripada masjid dekat bazar. Tu nak jaga antara perkara yang sangat perlu dijaga. Tu kan. Kerana apalah masjid tu rumah Allah. Baik, jadi sekadar itu. Habis ke tadi? Habis pun lah. Aduh, pening. Baik, jadi hak faedah tu kita sambunglah. Faedah daripada apa tu orang alim tadi, ilmu, ahli ilmu tadi tu, ya. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datanglah. Insya-Allah lepas isyak ni kita buat solat ajaklah. Mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak daripada kita lah, khususnya negara kita. Jadi sebelum tu ada soalan? Tak pasal lajak sikit pun. Baik, jadi mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته